Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kita lagi dalam kaunselor berdaftar Dr. Muhammad Zahir. Jadi Alhamdulillah, kita dah lepas sambut Hari Raya Aidilfitri. Dan bersama ini juga saya memohon maaf lah kepada sahabat-sahabat yang mendengar FB Live saya pada kali ini. Dan semoga ilmu pada hari ini saya nak kongsikan ini memberi satu manfaat, memberi satu kekuatan untuk kita semua. Tuan-tuan, puan-puan dan tuan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya akan ingin mengajaklah tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berkongsi tentang ilmu motivasi kaunseling. Yang mana pada kali ini saya akan menyentuh dari aspek membina karakter pada diri kita. Okey, kita dah lepas Ramadan dan sekarang ni Syawal. Dan kita Syawal, kita berhadapan dengan COVID, pandemik yang masih lagi belum reda, dan kita terpaksa berada dalam situasi dalam norma baru. Apa juga keadaan sekalipun, ia tetap kita perlu lalui bersama. Jadi, tajuk yang ingin saya kongsikan pada petang ini adalah tentang berjalan 25% lebih pantas. Berjalan 25% lebih pantas. Apa maksud tu? Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, bila saya revise baliklah pada diri saya, ketika saya usia 19, antara 19 hingga 20 tahun, 21 tahun, saya masa tu saya ada saya belajar dekat Institut Kesihatan Umum Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana tempat institusi ini adalah di Bangsar. Okey, dan saya suka setiap waktu petang pada hari waktu yang saya free, saya suka ke Bangsa Baru. Bangsa Baru ni Jalan Makruf, yang mana dekat Bangsa Utama ni, Bangsa Baru ni boleh katakan kawasan elit lah untuk ahli perniagaan ataupun bahagian artis, ramailah kat situ. Dan setiap minggu juga saya akan, sama ada saya ke Bangsa Baru ataupun saya ke Chowkit, Kuala Lumpur. Dan apa yang saya perhatikan kat sini, tuan-tuan dan puan-puan, saya perhatikan macam mana behavior ataupun tingkah laku masyarakat, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, saya fokus pada berjalan lebih pantas ataupun 25%. Macam mana 25% ni? Saya suka melihat cara orang berjalan. Saya suka melihat kenderaan ataupun kereta yang mewah. Saya suka lihat macam mana orang berpakaian. Sebab apa? Kenapa soalan macam ni? Kita seronok, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat baliklah dalam makmal psikologi, dalam makmal kaunseling, kita boleh lihat kat sini, makmal kehidupan manusia itu adalah cukup menarik. Kita tak perlu untuk berada dalam satu makmal yang makmal tu dilihat atau diperhatikan secara macam apa? Jitu. Tetapi apabila kita berjalan, apabila kita melangkah, apabila kita berjalan ke mana-mana, kita perhatikan. Kita perhatikan bagaimana orang tu berjalan. Ya? Ya, pastinya ia lebih murah dari kita tengok wayang. Kita lebih murah daripada kita menonton movie, lebih murah daripada kita mengajak kawan kita makan KFC, iaitu kita perhati cara orang berjalan. Kat sini saya katakan kat sini, tuan-tuan dan puan, ini saya rujuk dalam pembacaan saya. Ahli psikologi menyatakan tabiat selekeh membawa kepada sikap yang kurang menyenangkan. Tabiat maksudnya kat sini behavior ataupun cara berpakaian. Pakaian tu dia menentukan macam mana keadaan seseorang tu pada diri dia daripada diri orang lain. Apabila kita tengok tabiat selekeh ni, orang kata, orang Kedah cakap apa, dia pakai selekeh lah, lekeh lah. Pakaian yang tak terurus. Sebenarnya dia mengekspreskan diri dia dengan orang lain. Jadi dalam kajian ahli psikologi juga menyatakan sikap dapat diubah. Sikap dapat diubah. Bagaimana sikap dapat diubah? Cara kita pakaian, cara kita berjalan, cara kita bertindak tandukkan, cara kita pembawakan kita ni boleh diubah. Dan kita mengubahnya dengan cara apa? Gaya kita berjalan. Gaya kita melangkah. Kat sini tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita renungkan macam mana kita lihat seseorang tu yang berjaya. Macam mana ahli psikologi
motivator ataupun orang yang telah berjaya membuktikan kejayaannya, macam mana dia pembawakan dirinya, dia pembawakan ekspres yang ada pada dirinya. Yang penting sekali, macam mana kelajuan suatu bergerak. Itu yang saya katakan, 25% itu sebenarnya kita mempercepatkan proses perjalanan kita. Cara kita jalan, okey macam ni. Apabila kita perhatikan seseorang tu berjalan, dua senario. Dalam aspek orang berjalan, orang yang berjalan long line, orang yang berjalan ala kadar, orang yang berjalan biasa dengan orang yang berjalan laju. Beza dekat sini tuan-tuan perempuan, apa yang dikatakan? Jelas menunjukkan cara cukup makan. Cara cukup makan ataupun berjalan biasa. Berjalan biasa-biasa. Raut wajah mereka menggambarkan, saya bukan bagus. Saya ni tak ada apa benda. Jadi cara jalan itu menentukan saya ni bagus atau tak. Okey. Dan dalam penulisannya juga, apa yang dinyatakan, untuk meningkatkan kualiti diri anda. Macam mana tuan-tuan perempuan, bagaimana kita meningkatkan kualiti diri kita adalah kita ubah cara kita berjalan. Kita ubah cara kita berjalan ataupun kita melangkah. Kalau orang lain melangkah long line ataupun melangkah ala kadar, kita berjalan 25% kecepatannya. Kita melangkah, kita berjalan. Orang jalan slow dan kita agak laju. Kita tengok tuan-tuan perempuan, saya tengok cara pemimpin yang mempunyai karismatik. Pemimpin yang mempunyai karisma, cara dia berjalan tu dia lebih laju daripada orang biasa. Apa bezanya kat sini? 20% adalah lebih pantas dan cepat. Dapat membina keyakinan. Apabila kita berjalan dengan laju, kita dapat membina keyakinan, langkah kita yang mantap dan tegak. Tuan-tuan perempuan, kita perhatikan cara orang berjalan. Macam mana dia berjalan dengan laju, dengan pantas, dengan bertindak. Jadi tindakan itu sebenarnya membawa siapa dirinya. Dan cara berjalan ni seolah-olah, seakan-akan menunjukkan pada dunia yang saya mahu ke tempat yang penting. Seseorang yang berjalan dengan penting, seorang tu berjalan dengan matlamatnya, dia akan tunjukkan pada dunia, saya mahu ke tempat yang penting. Maksudnya kat sini adalah dia punya matlamat dalam perjuangannya. Saya, dengan kata lain, okey, saya nak melakukan suatu perkara yang cukup penting. Saya dan awak dan saya untuk bertindak, kita melangkah, kita berjalan menuju matlamat. Jadi apabila kita punya matlamat, tuan-tuan perempuan, matlamat itu dapat membina karakter kita. Kita mesti ada fokus, kita mesti ada matlamat. Dalam pembangunan karakter kita, dalam membangunkan diri kita, kita mempunyai satu matlamat, iaitu kita bergerak seiring dengan kemajuan. Okey. Dengan kata lain, keyakinan meningkat seiring dengan langkah kita berjalan. So, tuan-tuan perempuan, hari ini apabila kita perhatikan COVID-19, apabila kita perhatikan saya tak boleh melangkah, sebab apa? Saya kena duduk di rumah. Saya tak boleh bergerak jauh kerana saya ni dalam keadaan yang tak boleh melakukan rentas negeri, rentas daerah. Sebenarnya dalam kata lain, kita boleh merentas ke aspek visualize kita. Kita boleh visualkan. Kita boleh membina satu identiti kita. Kita melalui kekuatan kita melalui visualize kita. Iaitu gunakan apa yang ada. Ilmu, guna apa yang ada. Kekuatan, guna apa yang ada, kemahiran. Dan biasanya tuan-tuan perempuan, apabila kita ada ilmu dapat memandu arah kita. Ilmu dapat membawa kita ke depan, tuan-tuan perempuan. Dan apabila kita stuck ataupun kata lain, kita tak dapat bergerak jauh, sebenarnya ada jalan yang Allah menunjuk kita. Allah akan bagi satu kekuatan pada diri kita, tuan-tuan perempuan. Dan yang paling penting sekali sebenarnya, tuan-tuan dan perempuan, kita adalah sama. Yang membezanya kita adalah cara kita bertindak. Yang membezanya kita adalah cara kita berfikir. Dan yang paling penting sekali dalam kekuatan kita. Sebab sekarang ni berhadapan dengan isu, ramai masyarakat berhadapan dengan isu psikosis, psychoanalytic, ataupun berhadapan dengan kesihatan mental. Sebenarnya kita yang membawa siapa dia kita yang mengubah persepsi diri kita kepada orang lain. Jadi sekali lagi saya katakan, berjalanlah 25% lebih pantas daripada biasanya. Anda pasti akan berjaya, insya-Allah. Jadi hari ini saja yang saya kongsikan untuk tuan-tuan perempuan, dan seandainya ada soalan, ada pertanyaan, kita boleh berbincang bersama, insya-Allah. Jadi okey, sekian dulu daripada saya. DDMZ,
Kita bertemu lagi di ruang kaunseling akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am C. Alhamdulillahirabbil alamin.